Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu spekulasi dan kabar angin menyatakan bahwa Menteri Besar Perlis letak jawatan. Kabar angin di Malaysia khususnya yang melibatkan parti politik dan politik janganlah dibuang terus karena banyak kali di Malaysia kabar angin jadi kebenaran. Banyak kali juga di Malaysia kabar yang benar jadi kabar angin. Dua-duanya boleh terbalik dalam masa beberapa jam sahaja. Hari ini kabar angin tersebar lagi menyatakan bahwa Menteri Besar Perlis bakal dipecat atau letak jawatan atau merajuk tak tentu arah. Ini semua timbul gara-gara keputusan pemilihan PAS kawasan Arau yang baru berlaku semalam. Tak lama lagi pemilihan PAS secara umum akan berlangsung. Hari ini ataupun kemarin diadakan pemilihan PAS kawasan Arau. Menariknya, Menteri Besar dan Speaker Perlis kalah pemilihan tersebut. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau Rafizi yang kalah sebagai timbalan Presiden PKR, orang begitu bising. Dia baru menteri. Yang ini pas menteri besarnya sendiri kalah. Bukankah ini patut bising juga oleh Walaun? Sekarang nak tanya di mana Walaun? Di mana Walaun-Walaun semua yang menghentam Rafizi, PKR, Anwar Ibrahim, Nurul Izzah baru-baru ini? Di mana mereka pergi? Sekarang apa kata hentam jugalah kekalahan Menteri Besar Perlis dan Speaker Perlis ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli gagal melebarkan pengaruhnya selepas tewas dalam pemilihan merebut jawatan yang di-Pertua PAS Arau yang berlangsung hari ini. Ini satu berita besar. Kenapa? Karena seorang menteri besar boleh kalah dalam pemilihan parti. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang menjadi bodoh. Dengan imun badan yang lemah dan bodoh, kita mudah kena penyakit, susah untuk sembuh dan paling teruk sekali, kita tak akan sembuh-sembuh. Dengan imun badan yang lemah dan bodoh, kita sukar untuk melawan penyakit dari dalam. Tapi dengan adanya Transfer Factor for Life ini, dia membantu meningkatkan imun badan kita sehingga 400%, memberikan kekuatan memori imun badan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, melawan penyakit daripada dalam dan kita sembuh. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk yang lulus KKM ini, produk diiktiraf oleh saintis seluruh dunia, diiktiraf oleh dokter di seluruh dunia, ada sijil halal ini dan luar biasa ini, sudah ramai dibantu dengan adanya Transfer Factor ini, dapatkannya melalui nombor telepon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Jawatan yang dikalah Menteri Besar dan Speaker Perlis ini adalah satu berita yang panas semalam. Jawatan berkenaan kekal milik penyandang Solahuddin Azmi selepas beliau menerima sokongan majoriti perwakilan bagi meneruskan kepimpinan untuk penggal 2025 hingga 2027. Ya, Menteri Besar tewas dalam pemilihan PAS kawasan Arau. Itu sahaja yang boleh saya maklumkan, kata sumber menurut Malaysia Kini. Selain Muhammad Syukri, beberapa pemimpin lain yang dilihat menyokongnya turut kecundang dalam pemilihan kali ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, Rusili Aizan, gagal mempertahankan jawatan timbalan yang di-Pertua selepas tewas kepada adun Guar Sanji Rizwan Hashim. Manakala Exco Kerajaan Negeri Razali Saada pula kehilangan jawatan naib yang di-Pertua kepada Nur Yusairi Mansor. Difahamkan lebih 200 perwakilan daripada 60 cawangan terlibat dalam pemilihan kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ditanya tentang nama parti baharu kepada Rafizi Ramli,
atas spekulasi yang sedang berlaku, mengatakan kononnya beberapa ahli parlimen daripada pembangkang akan bersatu dengan Rafizi dan juga bekas-bekas ahli parlimen daripada kerajaan maupun pembangkang akan bersatu membentuk parti yang baharu. Yang dikaitkan seperti Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Nik Nazmi dan ramai lagi, itu menjadi satu perkara yang agak mendapat perhatian umum khususnya para pengulas politik dan pemerhati politik. Ada yang beranggapan meskipun itu satu sindiran kepada Rafizi, tetapi jika dapat dilaksanakan ini satu perkara yang mungkin akan membawa kepada perkara ataupun jajaran baharu politik. Namun demikian, Rafizi menjawab tidak perlu tubuh parti baharu. Itu jawapan beliau apabila ditanya, perlukah membuat parti baharu untuk dapat memperjuangkan reformis ataupun perjuangan beliau. Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli tidak melihat keperluan untuk menubuhkan parti baharu selepas gagal mempertahan jawatan dalam pemilihan PKR sebelum ini. Ahli Parlimen Pandan itu menjelaskan keutamaan bagi negara ketika ini adalah meneruskan kestabilan politik dan membiarkan kerajaan yang ada kini meneruskan fungsi dan tugasnya dalam mentadbir negara. Ini satu perkara yang sepatutnya kita ketahui. Memang benarlah tiada keperluan untuk menubuh parti baharu. Hanya dengan kestabilan saja negara Malaysia ini akan kuat. Penubuhan parti-parti baharu, meskipun berjela-jela, meskipun berpuluh-puluh parti baharu ditubuh, kalau tiada berguna pun tiada gunanya juga. Baiklah, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini Transovictor, ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang memberikan kekuatan imun kepada kita sehingga 300-400%. Dengan penggunaan Transovictor ini kita menjadi kuat dan kuat untuk melawan penyakit daripada dalam. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Hanya dengan peningkatan daya imun badan kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit. Siapa yang ingin mendapatkannya, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, kata Rafizi, pada pandangan saya, sebenarnya tak rasa negara dan rakyat perlukan satu parti baru dalam masa terdekat. Dia bukan sangat soal minat atau tak. Sebabnya ialah paling penting negara dan masyarakat, kata Rafizi. Kita kena kekalkan kestabilan kerajaan. Tak boleh lagi bertukar kerajaan. Jadi biarlah kerajaan yang ada terus memerintah. Kerana kuasa akan kembali kepada rakyat dalam pilihan raya nanti. Katanya dalam rancangan live podcast YBM yang berhenti menteri disiarkan di Facebook malam tadi. Rafizi juga berkata, jika wujud parti baharu yang terhasil daripada serpihan parti kerajaan yang ada ketika ini, tidak mustahil ia akan menyebabkan ketidakstabilan. Manfaat dan juga keburukan kalau berlaku apa-apa ketidakstabilan, perkara itu lebih buruk kepada masyarakat dalam keadaan negara sedang melalui tempoh mencabar. Dengan ada kestabilan, kita boleh lalui cabaran dunia, kata Rafizi. Jadi, kalau ada cerita parti baru itu, saya faham perasaan akar umbi PKR yang kecewa dan saya faham banyak boleh buat dengan parti baru ini, katanya. Menyentuh dakwaan beliau bukan seorang pemimpin yang boleh bekerja dalam satu pasukan. Rafizi menyangkal dakwaan itu dan menyifatkan ia sebagai tidak bersandar realiti, terutama mengambil kira sejak penglibatannya dalam politik. Saya pernah jadi ketua perancangan perniagaan untuk Petronas umur 27 tahun. Kalau contohnya saya bukan team player, tak ada dapat jawatan dan naik pangkat begitu cepat, katanya. Dalam politik, pada tahun 2016 semasa kita gerakan Invoke, kita menang 47 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-14 pada masa itu. Kempen kita melibatkan sukarelawan, jumlahnya tinggi 40,000 orang. Untuk kita kumpul dan bagi motivasi untuk kita jadualkan mereka ini. Kalau saya ada masalah bekerja dalam pasukan, bagaimana saya bina ikatan dengan mereka? Semua ini serangan peribadi.
apa yang lebih penting, bagaimana kita mau move on, kata Rafizi. Soal team player ini jadi satu sebab saya rasa keputusan baik dengan menarik diri dari kabinet, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam episode pertama, Menteri yang berhenti, Rafizi akhirnya mendedahkan satu rahasia besar ataupun satu perkara betul-betul yang tak pernah kita jangka. Beliau berani nyatakan tentang Anwar Ibrahim. Dalam pendedahan semalam, Rafizi dengan jelas menyatakan bahwa Anwar Ibrahim sudah tidak ada keyakinan lagi terhadap beliau. Rafizi memberikan fakta bahwa kalau betul Rafizi masih diyakini oleh Anwar Ibrahim sendiri, Rafizi akan tetap menjadi timbalan Presiden PKR. Tetapi oleh kerana Nurul Izzah mendapat restu daripada Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR, maka itulah buktinya, kata Rafizi, bahawa beliau sudah tidak mendapat keyakinan lagi daripada Anwar Ibrahim sendiri. Jadi itulah sebabnya, kata Rafizi, dia perlu letak jawatan. Selain daripada itu, Rafizi juga menyatakan bahawa kalau dia mau teruskan pekerjaan itu, beliau takut dan risau beliau akan menjadi pak turut, lemdak. Beliau boleh menjadi orang yang hanya datang kerja, pulang kerja, datang kerja dan pulang kerja. Tidak ada apa-apa yang beliau lakukan. Dalam satu persoalan, menjawab kritikan beliau bukan pemain pasukan dalam jemaah menteri, Rafizi merujuk kepada rekod kerjanya di Petronas serta kerjayanya memimpin ribuan sukarelawan membantu PKR memenangi lebih 40 kerusi pada PRU 2018. Nampaknya Rafizi mula mengorek, mencungkil semua sejarah-sejarah perjuangan parti PKR yang mana beliau terlibat penuh. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita menjadi kuat. Secara umumnya, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit. Kita boleh melawan penyakit daripada dalam. Jadi, kalau nak tahu lebih tentang produk ini dan bagaimana ia berkesan, sila hubungi nombor yang tertera. Dan ingat, produk ini adalah produk yang halal, lulus KKM dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini satu-satunya produk yang sangat saya percayai dan ia pasti akan berada di setiap rumah menjelang beberapa tahun lagi. Baiklah saudara-saudara sekalian, Rafizi dalam pengakuan beliau terkini menegaskan bahawa menjadi pasukan bukan bermaksud bersetuju dengan segala-galanya. Seorang pemimpin baik dikelilingi individu yang berani menyatakan tidak setuju dan bekerja berasaskan kecekapan serta integriti, bukan sekadar yes man, kata Rafizi. Rafizi turut menepis spekulasi. Beliau merancang menubuhkan parti politik baru dan berkata, langkah itu hanya akan membawa ketidakstabilan dalam negara. Beliau bagaimanapun mengakui ramai penyokong lama PKR kini berasa kecewa dan beliau bercadang terus bekerja sama dengan mereka. Kita tak perlukan drama baharu, kata Rafizi. Kita perlu fokus kepada perkara yang penting, katanya. Jadi dengan ini bermaksud penegasan ini mengesahkan Rafizi tidak akan membuka parti baharu. Beliau sendiri menepis, menafikan spekulasi. Kononnya beliau mau merancang menubuhkan parti baharu. Dan baru-baru ini tular juga di media sosial menyatakan mungkin ada kebaikan Rafizi bersama dengan KJ, Said Sadiq dan semua pemimpin-pemimpin muda yang lain. Ini semua dimulakan, dicanang oleh Puan Zarkasi dan sebenarnya meskipun itu satu sindiran yang pedas tetapi mendapat sambutan yang hangat daripada netizen, khususnya para netizen yang masih muda. Apa pula pendapat anda semua? Sila tinggalkan komen anda, jangan lupa
Kita jumpa lagi. Bye-bye.